Bab firman Allah, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dan bumi agar tidak hilang, tidak lenyap. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, ada seorang padri ataupun pendeta Yahudi pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, bukit bukau ataupun gunung ganang di atas satu jari, pokok dan sungai-sungai di atas satu jari, dan sekalian makhluk yang lain di atas satu jari. Kemudian Tuhan berkata dengan tangannya, akulah raja sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelak mendengar kata-kata pendeta Yahudi itu, dan baginda membaca ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, ataupun mereka tidak menghargai Allah sebagaimana sepatutnya. Bab ma ja'a fi takhliqis samawati wal ard. Ini bab tentang menjadikan langit-langit ataupun khalqi. Takhliq itu khalqis samawati wal ard, langit-langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lain selain daripadanya. Perbuatan menjadikan itu adalah perbuatan Tuhan, perintahnya Tuhan dengan sifat-sifatnya. Perbuatan dan perintahnya dan kalamnya adalah yang menjadikan, yang menciptakan, tidak makhluk, bukan makhluk. Apa-apa yang berlaku dengan perbuatannya, perintahnya dan menjadikannya ataupun penciptaannya, fahuwa makhluqun, maka ia adalah maf'ul, yang dilakukan, yang dijadikan, mukawwan, yang diciptakan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah aku bermalam di rumah Maimunah pada suatu malam. Ketika itu Nabi SAW ada di rumahnya untuk aku melihat bagaimanakah sembahyang Rasulullah SAW pada waktu malam. Maka Rasulullah SAW berbicara dengan istrinya seketika, kemudian beliau tidur. Apabila tiba 1/3 akhir malam ataupun separuh malam, Nabi SAW bangun lalu melihat ke langit, faqara'a, dan terus membaca, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, hingga kepada firman-Nya, liulil albab, semua itu menjadi tanda kepada orang-orang yang berfikiran. Kemudian Nabi SAW pun bangun lalu mengambil air sembahyang dan bersugi, kemudian bersembahyang 11 rakaat. Kemudian Bilal melaungkan azan untuk sembahyang, yang sembahyang subuh. Selepas itu Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. Kemudian barulah baginda keluar untuk menjadi imam kepada orang ramai dalam sembahyang subuh. Ini kita masih lagi hadis mula-mula saat dibaca, di bawah bab rahmat Allah itu hampir kepada orang-orang yang baik, berbuat baik. Hadisnya yang ini yang kita baca saat ini, cerita tentang pertengkaran di antara syurga dan neraka. Pertengkaran itu membawa kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan. Apa masing-masing bertengkar tu? Masing-masing duduk nampak kelebihan yang ada pada dia tu berdasarkan orang yang masuk dalam dia. Surga kata, oh Tuhan, kenapa dia hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah kedudukannya? Neraka pula kata, seperti tadilah, seperti kita terjemah. Tuhan pun kata,
kepada surga, bukan itu sebabnya ataupun alasannya, tetapi engkau surga adalah rahmat aku, rahmat aku, dan neraka engkau adalah azab aku. Jadi engkau ini adalah kejadian Tuhan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat-sifatnya, untuk menyatakan sifat-sifatnya. Ini sifat dia sebagai Rahman, Rahim, sifat dia sebagai Tuhan yang memurkai, Tuhan yang maha keras seksaannya, dan sebagainya, untuk menyatakan hal itu. Tak apalah hak kata surga dan neraka ni bertengkar ni, ataupun bala ni badi kemukakan hujah ni, macam-macam pendapat ulama. Ada ulama mengatakan perbalahan itu akan berlaku sungguh-sungguh. Maknanya masing-masing kata lah, ada kemampuan untuk berkata-kata, supaya kemampuan yang Tuhan beri kepada kita boleh kecil dengan lidah. Maka akan datang dia lagu itulah juga, beri kepada syurga dan neraka tu boleh kecil. Yang ni Allah bagi kehidupan kepada kedua-duanya dan kemampuan untuk kecil. Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Itu sah. Pendapat yang kedua, dia kata tu seseolahnya. Kalau kita kata lah, lagu itulah bunyinya. Lagu itulah bunyinya. Ini dia kata majaz. Jadi surga ni dengan neraka ni bertengkar ni, ini maknanya majaz. Secara bahasa kiasan, bukan sungguh berlaku begitu kata lagu tu. Supaya dengan orang Arab, kata dia sebut ni dalam kitab kita Hasyiah ni, luar ni nombor 2 tu dia sebut. Dalam bahasa Arab dia ada kata imtala al-haud wa qala qattani. Kolam penuh. Kolam tu orang isi air penuh dalam tu, dan dia kata cukuplah. Kolam tu kata cukuplah, padailah. Padahal kolam tu tak kata, ataupun kolah tu tak kata kita isi air tu. Tetapi seseolahnya tak boleh menampung dah lah, tak boleh menampung. Jadi kalau kita bubuh lagi pun tak ada mana dah, dia akan limpah, tubik lah. Seseolahnya kata badan dah. Kamu tak reti ke makna gitu? Kalau kamu ni reti, dah aku ni sekat tu yang kemampuan aku, gitu. Itu dari segi bahasa. Dia kata ni pun lagu tu juga. Serupa juga neraka kata ada lagi kau dah Tuhan bubuh orang ni dalam neraka ni, mana-mana kena masuk neraka. Dia tanya ada lagi kau. Lepas tu bila bubuh lagi dia tanya lagi ada lagi kau. Hak tu pun lagu tu juga. Yang ni ada sebahagian ulama mengatakan memang dia kata sungguh lagu tu. Ada pula yang lain kata seseolahnya dia ni tak kenyal-kenyal. Tak kenyal-kenyal. Supaya orang mari ada lagi, mari lagi ada lagi, mari banyak mana pun dia boleh. Boleh muat, boleh dia ada kemampuan untuk menampung orang-orang. Kemudian hak bertengkar ni masing-masing menyangka, masing-masing menyangka dia ni ada kelebihan. Dia ni ada kelebihan, dan kelebihan itu disebabkan orang yang masuk ke dalamnya. Hak masuk dalam neraka tu dia pembesar-pembesar seholah dalam dunia. Orang yang hebat-hebat lah, terkenal, kaya-kaya, hak mewah-mewah, hak sombong-sombong, masuk. Neraka pula dia kira hak masuk dalam dia tu orang baik-baik, maka dia ni lebih baik lah, istimewa lah dia kira. Sebab hak masuk ke dalam dia tu orang baik-baik, kekasih Allah. Maka dijawabkan kepada kedua-duanya. Dijawabkan kepada kedua-duanya, iaitu lebih kamu berdua ni bukan kerana orang hak masuk tu. Bukan kerana hak tu.
Tetapi kerana ketentuan Allah SWT menentukan hak ni bahagia dia gini, hak ni bahagia dia, kerja dia gini. Sebab tu ada kelebihan masing-masing. Bukan kerana tu. Sebabnya kalau kerana tu tidak patut neraka tu anda nak berbangga. Sebab apa? Sebab hak sebenarnya orang-orang yang dikatakan besar tu, orang lebih tu, sebenarnya tidak lebih di sisi Allah. Jadi apa yang lebihnya? Dan kalau tidak lebih, kuranglah dia. Tidak juga. Kedua-duanya adalah lebih di tempat masing-masing. Kerana Allah nak gunalah kedua-duanya itu untuk menyatakan sifat-sifatnya. Hak Tuhan nak, Imam Bukhari. Sebab kita ni dalam bab tauhid, Kitabur Raddi 'alal Jahmiyah, dia nak ayat sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang kata Tuhan yang balas dendam, Tuhan yang balas hukuman tu, syadidul iqab, sangat kuat siksaan dia tu, Tuhan yang keras, yang kasar, jabbar, qahar tu, di mana akan nyata dengan sempurna? Di mana? Situ. Kalau dalam dunia ni sikit-sikit tu baik sifat tu dia bui sikit-sikit pun macam-macam dah kita. Tak gerak dah. Nak tengok. Tak gerak dah. Sikit-sikit tu. Tak habis lagi. Hak perhabisnya mana? Situ. Supaya juga sifat nikmat Tuhan, rahmat Tuhan, dia bui ni dalam dunia ni sikit je. Setara tu pun ramai ada orang hak tak khabar ke dirinya. Jadi lalai dengan sebab nikmat dengan gitu-gini tu. Padahal sikit je. Hak mana tempat sifat rahmat dia tu dengan sempurna akan nyata. Dia nak menyatakan itulah, maka buat syurga dan neraka. Dan syurga dan neraka ni dia menjadi sempurna, menjadi lebih dengan sebab dia adalah tempat pernyataan dua sifat Allah, dua macam sifat Allah itu, iaitu sifat rahmat dan sifat azab. Nak menyatakan azab tu banyaklah sifat-sifatnya, nak menyatakan rahmat tu pula banyaklah sifat-sifatnya. Jadi sifat tu ada. Kerana sifat tu lah neraka dan syurga ni masing-masing ada kelebihannya sendiri. Bukan kerana orang yang masuk dalam dia tu. Tak. Kalau nak kira orang yang masuk dalam syurga hak lemah-lemah dalam dunia ni, hak hina. Apakah sebenarnya mereka itu hina dan lemah? Tidak. Jadi tak boleh kira hak zahir, tak boleh kira hak zahir. Dia kata bapa dia ni hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Hanya oleh orang-orang yang lemah. Hanya. Padahalnya bukan semua hak masuk dalam syurga tu hak lemah-lemah. Dan hak rendah kedudukannya dalam dunia ni tidak. Bapa yang dia kata hanya di sini. Dia ada ulama mengatakan yang dikatakan hanya ni sekali nak kira dari segi hak kebanyakan. Hak kebanyakannya memanglah hak lemah-lemah gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya bukan lemah, orang pandai lemah. Orang pandai lemah sebab dia tidak guna kekuatan yang ada pada dia tu semena-mena. Orang nampak dia ni kurang sebab dia tidak ada maksud nak menyehu, nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Tak ada maksud tu. Orang nampak dia sesak lah. Misalnya kalau orang perempuan lah kita kata, dia nak nampak lagu mana pakai kalung kau, tali tekok kau, subai kau, apa dah pakai kain tudung, nak nampak lagu mana? Jadi hina lah. Sedangkan hak nampak kebesaran, nampak berapa rega dia tu, subai seputih tu, hak tu hak tak pakai tudung. Jadi hina tu, lemah tu pada pandangan orang dunia. Bukan sebenarnya lemah, bukan sebenarnya sesak. Tidak semesti orang yang pakai tudung tu mana dia sesak. Dia tak boleh pakai suban, dia pakai tudung tu. Dia tak boleh pakai tali tekok mahal. Tak mesti. Boleh jadi kalau dia tu nak, dia boleh pakai lebih lagi. Dan memang pun begitu. Ada sebahagian orang tu lebih mahal lagi daripada hak duk tunjuk tu. Tapi dia tak nampak. Walau bagaimanapun pada pandangan umum nampak dia kurang, nampak dia rendah, nampak dia lemah. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, makna lemah ni, lemah ad-dhaif ni, mana dia lemah dengan Tuhan.